الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Al-Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Kaf memulai mau'izah hasanah beliau dengan mengucapkan semua pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat dan salam kita haturkan kehadiran baginda Rasulullah dan atas keluarga Rasulullah dan sahabat Rasulullah ajmain semuanya. Alhamdulillah ala hadha al-ijtima' al-mubarak. Alhamdulillah atas perkumpulan yang penuh berkah ini. Wa inni akhjal fi wujud al-Syekh Hussein Nifrin wa baqi al-asatidha an atakallam fi hadha al-maqam. Sebenarnya kata beliau, aku malu berdiri berbicara ketika ini karena sekarang banyak daripada masyayikh, terlebih khusus kepada guru Hussein Nafarin dan masyayikh guru-guru yang lain. ولكن جزاهم الله خير يعني بحسن ظنهم قدموني للكلام. Tetapi kata beliau, dengan sangka baik mereka mempersilahkan aku untuk berbicara pada kesempatan ini. والحمد لله في هذه البلاد بنجر وما يتبعها العلماء فيها كثير والمجالس العلم فيها كثير. Dan juga kata beliau, segala puji bagi Allah yang mana di Kalimantan Selatan, Banjar dan sekitarnya banyak daripada ulama dan banyak juga daripada majelis-majelis ta'lim. وهذه من النعم العظيمة التي تحتاج إلى شكر. Dan ini kata beliau adalah nikmat yang besar yang sangat memerlukan untuk kita syukuri. ولكن يجب على أهل المنطقة إذا كان عندهم أحد من العلماء أن يغتنموا وجوده وأن يستفيدوا منه. Dan atas masyarakat yang mana di situ ada ulama, wajib atas mereka untuk mengambil kesempatan, mengambil suatu faedah dari mereka, yang mana apa yang mereka nanti sampaikan. فإنه إذا عمل شيء مخالفا للشرع لا يعذر يوم القيامة لأنه موجود بين العلماء. Karena apabila seseorang mengerjakan sesuatu yang menyalahi daripada hukum syariat, mereka tidak akan mendapatkan keuzuran. Kenapa? Karena di kampung mereka ada ulama yang menyampaikan daripada ilmu-ilmu syariat. ولذلك هناك بعض الأحكام الشرعية المذكورة في كتب الفقه. Dan karena itu telah disebutkan di dalam kitab-kitab fikih daripada ilmu-ilmu syariat. بعض الأحكام التي تخفى على الكثير. Sebahagian hukum-hukum itu orang tidak mengetahuinya karena samar daripada suatu hukum. فقالوا يعذر فيها الجاهل. Apabila suatu hukum itu memang samar atas mereka, maka bagi orang yang tidak mengetahui dimaafkan. لكن من الجاهل الذي يعذر؟ Tetapi siapa orang yang jahil, orang yang tidak tahu, yang dapat dimaafkan keampunan? واحد من اثنين. Satu daripada dua. إما أن يكون قريب عهد بالدخول في الإسلام. Bisa jadi seseorang itu baru masuk dalam agama Islam, أو أنه نشأ في مكان بعيد عن العلماء. atau dia hidupnya, tinggalnya di suatu tempat yang jauh daripada ulama. لذلك من كان قريبا من العلماء لا يعذر إذا جهل مسألة وعمل بخلافها. Dan karena itu seseorang yang mana dia tinggal dekat ulama, dia apabila memperbuat sesuatu yang menyalahi daripada hukum syariat, dia tidak dimaafkan. وأستاذ أحمد دانو تكلم عن مسألة الاهتمام بالوضوء وأنه لا تقبل صلاة من صلى بغير وضوء. Dan guru kita, Guru Ahmad, beliau tadi menjelaskan begitu pentingnya kita mempelajari daripada ilmu wudu, dan apabila sholat
tanpa wudu itu tidak diterima. وهناك أناس يعتكفون في رمضان ينامون في المسجد وإذا قام مباشرة يصلي بدون وضوء. Dan ada sebagian orang yang mana ketika Ramadan mereka diam di masjid, beriktikaf di masjid, mereka tidur di dalam masjid, tapi ketika mereka bangun mereka langsung melaksanakan sholat. يريد أن يحصل على فضيلة الاعتكاف والاعتكاف سنة. Dia ingin mendapatkan pahala i'tikaf dan i'tikaf itu adalah sunnah. وضيع الصلاة بالوضوء مع أن الصلاة بالوضوء من الواجبات. Dan dia menyanyiakan daripada sembahyangnya karena apa? Karena tertinggal daripada melaksanakan wudu, dan wudu itu adalah daripada syarat sah sembahyang. وبعضهم يكون لا يعلم بهذا الشيء. Dan sebagian orang mengatakan tidak tahu dengan perkara seperti itu. وبعضهم يعلم لكنه متساهل يقول الله كريم الله رحيم. Dan sebagian orang juga mereka mutasahil, mereka menganggap remeh daripada suatu perkara seperti wudu tadi. Dia mengatakan Allah Maha Pemaaf. نقول الله سبحانه وتعالى قد أنزل الشريعة على رسوله. Kita katakan bahwasanya Allah telah mengutus Rasulullah dengan apa? Dengan membawa daripada ilmu syariat. والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ إلى أمته. Dan Rasulullah SAW sudah menyampaikan daripada ilmu syariat kepada umatnya. ومن داخل الشريعة أنه لا صلاة بدون وضوء. Dan daripada ilmu syariat Islam yaitu apa? Tidaklah sah salat seseorang tanpa wudu. وإذا لم يكن هناك الماء تنتقل إلى التيمم. Dan apabila tidak ada air maka bisa diganti dengan tayamum. وإذا لم يكن هناك لا ماء ولا تراب تصلي صلاة فاقد الطهورين لحرمة الوقت. Dan apabila dia pada suatu waktu tidak ada air, tidak ada tanah, maka dia tetap melaksanakan sholat, yaitu sholat ketika apa? Tidak ada alat untuk bersuci, yaitu sholatnya itu untuk menghormati waktu. فالشريعة قد بينت وقد وضحت. Dan syariat Islam sudah menjelaskan perkara seperti itu. ونحن عبيد لله سبحانه وتعالى. Dan kita semua adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. والعبد يكون تحت أمر سيده. Dan seorang hamba tentunya apa yang diperintahkan tuannya. إن قال له هذا يجب يكون يجب، إن كان قال له هذا مباح يكون مباح، وهكذا. Apabila Allah SWT mengatakan wajib, maka tentulah perkara itu menjadi sesuatu yang wajib. Apabila Allah Ta'ala mengatakan perkara itu sesuatu yang mubah, maka itu juga menjadi sesuatu yang mubah. ثم إن الصلاة بدون وضوء يكون ارتكب فيه معصيتين. Kemudian seseorang sholat tanpa wudu maka dia tentunya mengerjakan maksiat. المعصية الأولى أن الصلاة باطلة. Maksiat yang dia lakukan yang pertama adalah bahwasanya sholatnya tidak sah. والمعصية الثانية أنه يحرم أن يأتي بجزء من أجزاء الصلاة وهو بدون وضوء. Dan maksud yang kedua, dia haram atasnya mengerjakan satu juzuk daripada sholat dan ia mengerjakannya tanpa wudu. ولذلك في سفينة النجاة من انتقض وضوءه حرم عليه 4 أشياء. Karena itu di dalam kitab Safinatun Najah, barang siapa batal wudunya maka haram atasnya 4 perkara. يعني لا يجوز له أن يفعلها. Maksudnya tidak boleh dia mengerjakannya. الصلاة. Yang pertama adalah sholat. الطواف. Yang kedua tawaf. مس المصحف. Yang ketiga menyentuh Al-Quran. وحمله. Dan membawanya Al-Quran. ثم إذا كان على جنابة. Kemudian apabila seseorang dalam keadaan junub, يحرم عليه هذه 4. haram atasnya 4 perkara yang telah disebutkan tadi. وزيادة قراءة القرآن. Dan tambahan haram juga atasnya membaca Al-Quran. وكذلك دخول المسجد. Dan اللبث في المسجد. Dan juga haram atasnya duduk berdiam di dalam masjid. فالإنسان إذا قام مثلا على جنابة من النوم
Apabila seseorang bangun dari tidurnya dan dia dalam keadaan junub, لا يجوز له أن يقرأ شيء من القرآن tidak boleh atasnya membaca Al-Quran إلا إذا كان مثلا من باب قرأه من باب الذكر kecuali dia niatnya ketika membaca daripada ayat Al-Quran niatnya yaitu zikir. مثلا يريد أن يدخل الحمام قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث فبسم الله هذا من القرآن لكن هنا قصد به الذكر أو قصد به التحصين قبل دخوله لبيت الخلاء فهذا يجوز. Sebenarnya seseorang apabila dia ingin masuk ke dalam WC, dalam hammam WC, maka dia membaca Bismillah dan seterusnya, yaitu apa? Ketika dia membaca Bismillah, itu Bismillah itu kan daripada ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, itu termasuk daripada ayat Al-Quran. Sedangkan dia ketika itu sedang dalam keadaan junub, dia masuk ke dalam WC membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim itu ayat daripada Al-Quran, itu boleh dia membacanya dengan niat zikir atau niat menjaga diri daripada syaitan. ثم إن الجنابة إذا حصلت للإنسان يبتعد منه الملائكة الحفظة. Kemudian apabila seseorang dalam keadaan junub maka malaikat menjauh daripadanya. فلا يخرج من البيت وهو على جنابة. Dan janganlah dia keluar daripada rumah sedangkan dia dalam keadaan junub. بعض الناس هو على جنابة ويخرج السوق ويرجع ولا كأنه حصل له شيء. Ada orang-orang padahal dia dalam keadaan junub tapi dia apa? Keluar rumah, pergi ke pasar kemana-mana sedangkan dia dalam keadaan junub. وهناك شخص أرسلوا إليه سحر. Dan juga ada orang yang dikirim kepadanya sihir. عندما كان داخل البيت لم يصبه. Ketika dia di dalam rumah, sihir itu tidak mengenai pada dirinya. لكن لما خرج من البيت وهو على جنابة صابه فمات. Tetapi ketika dia keluar daripada rumahnya, dia dalam keadaan junub, maka sihir itu mengenai dirinya dan dia meninggal. ثم إن الشريعة يعني إذا حصل للإنسان جنابة لا يأكل ولا يشرب وهو على جنابة. Dan di dalam ilmu syariat apabila seseorang dalam keadaan junub maka janganlah dia makan dan jangan dia minum ketika dia junub. ولكن إذا أراد يخفف الجنابة يعني إذا لم يريد أن يغتسل يخفف الجنابة قالوا يغسل الأعضاء الذكر والوضوء. Tetapi apabila dia memang mau makan maka dia bisa melakukan yaitu apa? Membersihkan kemaluannya dan juga dia berwudu. وحينئذ يكون خفف الجنابة لكن الجنابة لم ترتفع. Maka ketika itu dia mengurangi daripada junubnya, tetapi junubnya tetap masih ada. وهناك طالب علم لكنه درس يعني قليلا لم يدرس كثيرا. Dan di suatu tempat ada seseorang talibul ilm, penuntut ilmu, tetapi dia menuntut ilmunya tidak sungguh-sungguh. Dia menuntut ilmu cuman apa? Sebentar. فوجد شخص تأخر عن صلاة الجماعة في الصبح. Maka dia memperhati seseorang yang mana seseorang itu terlambat datang ketika sholat subuh. فغضب منه وقال كيف تتأخر ولم تصلي الجماعة الأولى. Dia menghardik, dia mengatakan kepada orang yang terlambat tadi, kamu kenapa terlambat sholat, kamu tidak mendapatkan daripada ketika awal sholat. قال الشخص إني قمت وأنا على جنابة. Maka dia mengatakan, aku bangun dan ketika itu aku dalam keadaan junub. قال له طيب ولماذا تأخرت؟ Katanya lagi, baiklah, lalu kenapa kamu tetap terlambat? قال اغتسلت. Kata dia, aku mandi. قال ما يحتاج غسل يكفي أن تفرغ المني من الثوب فقط. Dia kata dia, oh itu tidak perlu mandi. Yang kamu lakukan itu cuma apa? Cuman menggosok daripada air mani yang melekat di mana di
celanamu atau di tapihmu. لأنه سمع حديث السيدة عائشة أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Karena dia mendengar suatu hadis yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah, yang mana Sayyidah Aisyah yaitu di dalam hadis itu disebutkan bahwa Sayyidah Aisyah menggosok-gosok bekas mani yang ada di kainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ففهم إنه هذا يكفي إذا حصلت الجنابة ولا يكفي ولا يحتاج إلى الغسل. Dan dia memaham bahwasanya perbuatan seperti itu sudah cukup untuk menghilangkan junub dan tidak memerlukan kepada mandi. ولا يدري أن العلماء ذكروا هذا الحديث للكلام عن حكم المني هل هو طاهر أو نجس. Dan tidak tahu apakah ulama menyebutkan hadis itu mereka untuk membahas apakah mani itu suci atau mani itu najis. وعند الإمام الشافعي أنه طاهر. Dan menurut Imam Syafi'i mani itu adalah suci. لكن في بعض المذاهب الأخرى أنه نجس. Tetapi di dalam mazhab yang lain di selain mazhab Imam Syafi'i bahwasanya mani seseorang itu adalah najis. فيحتاج الإنسان إلى أن يجتهد في العلم حتى يكون عمله موافقا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. Maka hendaklah seseorang benar-benar di dalam menuntut ilmu sehingga amalnya apa yang ia perbuat itu sesuai dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم إن المعصية التي ذكرناها هي بين العبد والرب. Kemudian suatu maksiat yang kami sebutkan tadi itu adalah antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala. وإذا تاب العبد من هذه المعصية وقضى ما عليه فإن الله غفور رحيم. Apabila seseorang bertaubat daripada maksiatnya dan dia mengerjakan apa yang dia kekurangan, maka Allah Ta'ala adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. لكن هناك معصية أخرى ما تتعلق بالآدميين وظلم الآخرين. Tetapi juga di sana ada maksiat yang lain, maksiat yang berhubungan dengan manusia, dengan orang lain. يكون ظلمه أو سرق ماله أو أنقص حقه أو شيء من هذه الأمور المحرمة، فهذه التوبة لا تكتمل حتى يطلب العذر ويقبل المظلوم. Maka apabila maksiat itu berhubungan dengan adamiyin, dengan manusia, yaitu mungkin seseorang menzalim seseorang mencuri, menyakiti atau mengambil hartanya, maka maksiat yang seperti ini tidak cukup dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan tambahan selain taubat dia harus meminta maaf kepada orang yang ia zalim dan ia mengembalikan hak-hak orang lain yang telah ia ambil. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سمى هذا الرجل الذي يظلم الناس بالمفلس. Maka karena itu Rasulullah SAW mengatakan orang yang mengzalim orang lain itu adalah orang yang rugi. لأنه يوم القيامة يأتوا المظلومين ويأخذون من حسناته. Karena nantinya di hari kiamat dia didatangkan dengan orang yang dia zalim, dan orang yang dia zalim akan mengambil pahala kebaikan-kebaikan yang ada padanya. لأن أي مظلوم لن يضيع حقه يوم القيامة إن لم يحصل عليه هنا لن يضيع هنا. Karena orang yang terzalim Allah Ta'ala tidak akan menyanyiakan haknya nanti dia tidak mendapatkan haknya di dunia, maka di akhirat nanti dia akan mendapatkan hak-hak dirinya. فيأخذ من حسنات هذا الذي ظلمه. Maka diambillah kebaikan pahala-pahala dan diberikan kepada orang yang ia zalim. ولو كان الظالم له أعمال صالحة كبيرة. Sekalipun orang yang mengzalim itu dia mempunyai amal yang banyak, amal yang baik. يصوم النهار يقوم الليل يتصدق لكنه ظالم. Orang yang zalim mungkin dia banyak daripada sembahyangnya, banyak daripada puasanya, banyak daripada sedekahnya, tetapi dia menzalim orang lain. يمكن يذكر الله كل يوم 10,000
Mungkin saja dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai 10.000. لكن يوم القيامة إذا كان المظلومين كثير Tetapi nanti apabila hari kiamat, apabila banyak orang yang ia zalim, فإنهم يأخذون من حسناته. maka orang yang terkena zalim akan mengambil pahala-pahala yang ada pada dirinya. يأخذون Mereka terus mengambil. كل واحد يأخذ مقابل الظلم الذي وقع عليه. Setiap seseorang akan mengambil sebatas apa yang pernah ia zalim terhadapnya. حتى إذا انتهت حسنات هذا الظالم Sampai habis pahala orang yang menzalim ini, وما زال باقي من المظلومين لم يأخذوا حقهم. tetapi masih ada orang yang terkena zalim yang belum mengambil haknya, فإنهم يعطونه من سيئاتهم. خذ سيئاتنا. maka dosa-dosa orang yang terzalim diberikan kepada orang yang menzalim. وهكذا يعطونه حتى يدخل النار. Dan seperti itulah diberikan dosa-dosa kepada orang yang menzalim sampai dia masuk ke dalam neraka. فبعض الناس تجده يعني أثناء العمل Maka sebagian orang mungkin ketika beramal, يعني الصباح أثناء الكرجة وهذا ketika bekerja di waktu pagi, حصلوا يعني في المعاملة يلف ويدور ويضحك وكذا ويسرق ويضحك على الناس، يقول مثلا هذا ب10 وهم فيها لف ودوران وانحناءات، ولكن إذا جاء العصرية لبس لباس المجلس كأنه ملك من الملائكة. mungkin seseorang tadi kata beliau ketika paginya dia ketika dia bekerjanya sembarangan, dia mungkin menipu orang, dia tidak baik di dalam amalnya, tetapi ketika sore hari dia memakai pakaian ulama seperti ulama. ولا نعرف أن هذا يعني بعض الناس قد يتعامل بتعامل يظن أن هذا حلال، فلا يعرف أن هذا حلال، أن هذا في ظلم للآخرين أو ليس ظلم للآخرين إلا بالعلم. Seseorang mungkin dia tidak mengetahui daripada amalnya, apakah amalnya bagus, apakah amalnya itu halal. Dia mungkin tidak mengetahui, itu disebabkan karena karena kekurangannya daripada ilmu agama. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلينا نظرة عامة يبدلنا من شقاوة إلى سعادة، وأن يطهر قلوبنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وألا يجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى، وألا يخيب رجاءنا فيما نرجوه من عظيم كرمه وفضله ورحمته في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والعفو على الإطالة والعفو منكم أجمعين.